Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, good morning Malaysia. Kembali dan terus kembali bertemankan penyampai anda Fauzi KTK di UFM Info Music terkini. Seperti biasa, untuk hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, hari kita lebih bersantai-santai. Tetapi hari ini saya ingin menyeru ataupun memanggil, mungkin ada di waktu ini alumni UiTM, terutama alumni dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Meskom yang mendengarkan UFM ketika ini. Baiklah, pengenalan untuk minggu yang pertama, episod yang pertama memang menarik sebab saya dapat bertemu dengan mereka yang begitu besar namanya. Memang hebat-hebat lah, kira ni otai lah kan. Sebab ada yang cakap tahun 1983 dah ada di sini. Saya waktu tu kanak-kanak lah, masih himusan lagi. Kita bersama mesti Mara Level 13. Bila bercakap tentang Level 13, memang UFM tak akan lari. Masih lagi stay di sini bersama kami. Dan baju saya hari ni pun ada cerita di sebalik Sound 13 ni. 13 juga. Jadi sebelum saya bersama dengan tetamu-tetamu kita yang dibawakan secara eksklusif, hasil dari perbincangan yang begitu agresif dari alumni-alumni yang sedia ada. Sebentar lagi juga kita akan highlightkan nama mereka yang membawa masuk kan. Wah, membawa masuk ni. Sebelum tu memang kalau tetamu kita, kalau kita putarkan lagu ini, memang ini lagu pengenalan lah. Pengenalan lagu yang dipopularkan oleh Firman, lagu yang berjudul Kehilangan. Terus bersama kami Mara Level 13 di UFM Info Music terkini. UFM, the driving force behind. Ya, kembali dan terus kembali di UFM Info Music terkini. Seperti yang saya war-warkan di awal pertemuan tadi, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang bila bercakap tentang kejayaan demi kejayaan dicapai, pengalaman mereka kecapi ataupun raih ketika bergelar mahasiswa dan mahasiswi. Dan sebelum kita bersama dengan tetamu kita, saya sedikitlah kan sejarah ataupun sejarah ringkas. Sebab tetamu kita pun dah lama sebenarnya dia macam nak rebut peluang bersama kita kan. Lebih-lebih lagi level 13 ni. Ada yang buat filem tentang 13, ada buat drama tentang 13. Apa yang menarik sangat tentang Mara di level 13 ni kan. Kita bersama dengan yang berbagai Datuk Mustafa bin Omar. Dia itu merupakan orang kuat pada Harian Metro. Memang itu kita minta tiba-tiba dia macam dia macam short sikit. Kita minta Datuk gunakan yang minta silakan Datuk. Okey, terima kasih. Sebab saya pun terkejut juga. Tapi Datuk dia macam ni pasal dia lama sangat dah. Itulah. 30 tahun tak datang jadi. Ni lah bunyi dia ni. Itu yang kita dapat tapi itulah yang mematangkan diri kita sebenarnya Datuk. Okay. Datuk merupakan pelajar dari tahun 1981 hingga 1984. Kita panggil kalau alumni dia alumni MC10 1981 1984. Itu merupakan yalah kira otai Ada lagi yang otai sebenarnya. Ada lagi Ada lagi otai. Ada lagi. Jadi Datuk akan bukan kesorangan kerana ditemani dengannya dah duduk luar negara dah lama kan. Saya baru kenal tadi kan. Kita bersama juga dengan Puan Hamidah binti Hamid, iaitu dari Cosmo Focus iaitu event management jadi gaya ni memang tak lari dari Meskom baik gaya Datuk, baik gaya Puan Hamidah memang bawa lagi kan Meskom tu kan. Meskom ni peramah. Over peramah. Walaupun baru kenal tak sampai berapa minit. Tak sampai berapa minit dah macam kenal dah bertahun-tahun. Ya, betul. Jadi itulah yang kelebihan yang ada bila bergelar mahasiswa-mahasiswi dari Meskom sendiri kan. Baiklah, seperti biasa mungkin pendengar-pendengar kita yang mendengarkan ketika ni alumni Meskom, alumni UiTM untuk minggu yang pertama Mara Level 13. Jadi Mara Level 13 ni memang kaitannya dengan level 13. Tapi orang nak tahu juga tetamu kita ni, mungkin ada adik-adik kita ataupun anak-anak muda kita nak tahu tentang
sedikit biodata ringkas Datuk kita dan juga Puan Hamidah. Kita mulakan dengan Datuk lah. Sebab Datuk dia renung saya dia tak kelip-kelip mata ni. Saya dia ada banyak sejarah lah di level 13 ni. Ya. Saya masuk tahun 81. Masa tu kita adalah batch pertama. Yang buat pre-dip. Pre-diploma. Ya. Kemudian graduate end of 84. Ya. Dan Alhamdulillah kita semua dah hampir 30 lah. 30 tahun. Tahun depan kita genap 30 tahun lah berkhidmat, bekerja. Ya, dalam bidang yang dalam bidang masing-masing lah. Kita ada, saya ingat dalam masa tu batch kita dalam 60 orang macam tu. Jadi kesemuanya boleh dikatakan kalau kita imbas kembali kan, perjalanan menjadi antara yang terhebat ni bukannya mudah, bukan buka pintu terus dapat . Tapi ya, yang menarik dia level 13 dan Meskom ni dia membesarkan kita, dia mendewasakan kita, dan dia mematangkan kita daripada seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, remaja lah, masa datang dari kampung. Ada yang daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada negara-negara lain, datang ke sini. Mula terkejut jugalah. Kata orang sekarang terkejut gila lah. Kejutan budaya tu memang dia dah terkejut sangat lah tu kan. Tapi lepas tu dia boleh mengejutkan orang pula. Dengan kejutan-kejutan tu lah yang membuka mata pada mungkin generasi yang baru ni kan Datuk. Jadi itu ringkas daripada Datuk Mus kan. Datuk Mus dengar nak menyanyi selepas ni kan. Baiklah, kita juga bersama Puan Hamidah sedikit tentang peribadi Puan Hamidah. Mungkin ada rakan-rakan kat luar tiba-tiba bila dengar Mara level 13 kan, dia ingat balik kawan-kawan lama kan. Mungkin ada yang nak tahulah sedikit sebanyak tentang Puan Hamidah ni kan. Kalau ada job ke nak bagi untuk mereka dengar ni ke? Kita duk cari job, bukan cari job bukan orang cari kita untuk job itu masalahnya. Tapi level 13 ni memang bring us together lah, macam satu family tau. Because dekat floor ni dia tak junior dengan senior rapat. Saya sekarang dah tak ada lagi dah tradisi macam dulu. Itu yang kita alami sekarang ni sebenarnya. Pasal kita ada sesi orientasi tu. Orientasi tu memang betul-betul lah. Dia freshie kena tiap malam. Memang kau-kau lah. Kau kena dengan diakhiri dengan majlis tepung tawa. Bukan berkahwinan tepung tawa. Tepung tawa betul-betul dengan tepung kanji lah. Tapi tepung kanji terbaik lah. Tapi yang tu yang best dia. Walaupun orang kata tak elok lah tepung tawa lah apa semua, tapi itulah dia yang eratkan kita sampai sekarang. Cuma mungkin masa dah berlalu lah. Masa dah berubah. Dia ikut keadaan lah. Keadaan sekarang ni kalau buat gini nanti macam pensyarah muda ni pelik juga cakap budak-budak ni sekarang. Lepas ni kita beratur semua. Buat balik lah. Dekat lokap. Dekat lokap. Dia punya suspend itu kan. Jadi baiklah, itu dah sedikit sebanyak tentang pertemuan kita di awal pertemuan untuk hari ini kan. Ketika bergelar mahasiswa Datuk dan Puan Hamidah, pasti perjalanan tidak semudah yang kita sangkakan. Kalau dulu kita tak perlu nak mohon melalui online kan. Dulu dia macam nak kena isi borang kan, nak kena pergi kalau yang ada tanah ni biasa kan. Kita mana ada macam pinjaman untuk kita melanjutkan pengajian kan. Itu yang nak cakap tu. Itu Datuk kita kongsi sikit. Kita nak buka sikit minda anak-anak muda kita. Zaman pelajar tu zaman susah-susah sikit lah. Susah-susah sikit. Susah-susah bersama. Bukan susah senang bersama. Susah-susah bersama. Susah-susah bersama. Kalau susah-susah semua sekali Masa tu kata orang tu, kalau dulu pun macam kita best saya ni, 81 tu kita tak duduk dekat atas. Most of kita punya yang lelaki duduk dekat bawah dekat section 2 tu. Section 2. Kita panggil Angsana. Dekat Angsana tu. So adalah kawan-kawan ni yang terpaksa menunggu pukul 11 kedai nak tutup. Adalah kedai-kedai yang bagi makan sikit. Sedih masa tu. Tapi dia besar, itulah dia membesarkan dia. Itu yang mematangkan diri ketika pelajar. Sekarang ni petik jadi semua ada. Semua datang dengan kereta, pergi college dengan kereta. Sampai staff pun kadang-kadang macam
Kita tak apalah jalan kaki, tak apa kan. Jadi itu ketika tahun 80-an ada tu 80-an, awal 80-an. Ketika tu masih lagi adalah ruang-ruang kosong di sekitar Shah Alam ni kan, di Seksyen 2, Seksyen 7. Bukan ruang kosong je, banyak hutan lagi. Banyak hutan lah. Tambah-tambah di Seksyen 7 ni memang tak ada apa dulu. Dia belakang-belakang tu tak ada. Bandaraya tu tak ada lagi. Itu semua hutan-hutan dara lagi. Hutan-hutan yang dara lah. Sekarang habis diteroka habis ya. Jadi macam Puan Hamidah kan, bila macam tadi Puan Hamidah cakap, best yang berlainan kan, macam Datuk dari tahun 81 hingga 84, Puan Hamidah 83 hingga 86. Tapi bagaimana nak memupuk hubungan yang macam sampai sekarang ni masih lagi kuat, tambah-tambah bila diwujudkan lagi MARA level 13 ni. Bagaimana tu dia punya apa, ataupun selalu di ragging ke ataupun pasal sebulan. Ragging kita sebulan tiap-tiap malam tau. Ragging saya sebulan. Jangan kata ragging, mate. Suai kenal. Lebih berhemah Jadi sebulan tempoh tu kan, tiap-tiap malam lain orang, tiap-tiap malam lain orang kan, macam-macam cara. Tak cukup dekat level 13 kat asrama pula, satu grup pula senior pula kan tunggu kita. Jadi daripada situ kan, mula-mula memanglah masa tu marah lah kan. Apa ni kita dah kerja dah masa tu, biasalah Meskom biasanya selalunya kerja bukannya fresh daripada sekolah kan. Betul tu. Jadi ego kita pun dah kerja, lepas tu masuk jadi student kena ragging, tak boleh accept lah, you know. Tapi bila dah lama-lama tu dia mesra macam adik-beradik. Dia serasi ya. Serasi sampailah bila dah grad pun kan, kita akan cari balik kalau kita ada apa-apa kan, kita, macam dia 4 majoring dulu. 4 majoring ya. PR, advertising, broadcasting and journalism. Especially PR dengan journalism ni very close. Jadi kan pasal apa, kita nakkan media coverage. So nak tak nak kenalah juga cari Pak Mus. Madam Pak Mus masa tu kira hero Malaya lah masa tu kan. Hero. Tapi masa tu lah kita pula bully dia. Pak Mus tak kira Pak Mus, saya nak page 3. Itu sebenarnya yang buat hubungan tu masih lagi sampai sekarang ni kan. Dengarnya Datuk sendiri, family Datuk, ada anak Datuk semua kat sini, betul ke? Dia bukan dekat level 13 lah. Kita ni, family saya semua daripada UiTM lah. UiTM. Tapi lain-lain bidang lah. Lain-lain bidang. Maknanya memang sentiasa di hati ya. Ya, itu sebabnya lah. Itu sebab hari ni lah. Maka sejarah baharu lah bagi mungkin untuk Datuk Mus dan Puan Hamidah. Mungkin ada juga jalan-jalan yang tiba-tiba masuk tadi kan. Oh, sini dulu tak ada apa kan. Sekarang ada ni. Kalau kita bercakap tentang tempat makan ketika zaman ataupun waktu belajar Datuk Mus dan Puan Hamidah, ada satu kedai yang orang cakap, bila cakap tu, ini memang ini orang lama-lama sangat ni. Tempat dating. Tempat dating Tempat dating. Masa tu ada satu kedai lah kan. Dia bukan satu kedai sebenarnya. Dia macam medan sedera kan. Dia cantik dia benda ni. Benda ni pula lah. Benda okey lah tu. Kita panggil dia Mamak Teria. Mamak Teria. Mamak Teria ni kalau kita nak pergi KL, kita turun jalan situ lah. Jalan belakang yang turun kena Mamak Teria. Naik bukit. Naik bukit sikit, lepas tu tunggu bawah. Bas mini masa tu? Tak ada. Bas Kelang KL. Bas Kelang Banting. Kelang Banting. Bukan Kelang Banting. Nama Kelang Banting tapi daripada Kelang, daripada Banting ke KL. Maknanya dia waktu tu itulah antara kenderaan awam yang cukup sinonim dengan pelajar-pelajar ketika itu. Dah kenderaan apa lagi ada? Kereta api macam tu tak ada lagi. Tak ada. Komuter tak ada. So kita kalau macam Sabtu ke Ahad ke, ramai-ramai nak pergi KL ke, kita ataupun lepas kuliah ke, kita nak pergi makan, kita makan kat Mamak Teria. Mamak Teria ni ada macam-macam lah, mi goreng apa semua, nasi apa semua ada lah situ lah. Dan saya ingat satu peristiwa, saya dengan kawan-kawan saya lah, 4-5 orang, kita makan nasi goreng. Nasi goreng ya? Dia ada buat jeruk cili tu. Cili jeruk tu kan. Makan 4 orang, jeruk cili habis 3 botol. Lepas tu makcik tu cakap, tak payah datang dah. Saya macam tu sekali ya. Waktu bergelar pelajar lah kan. Sekarang ni macam kalau Datuk sendiri, Puan Hamidah tengok yang jeruk tu, mungkin kita cover-cover sikit kan. Jadi waktu tu memang happening lah bila sebut tentang tempat makan tu. Satu, sebenarnya kita masa tu dia hiburan tak ada sangat. Kita Salam ni tahulah memang tak ada panggung wayang. Ya, memang tak ada. Bangunan-bangunan pun masa tu, kalau nak pergi Kelang, pergi Kelang. Kalau tidak pun KL. Jadi nak pergi KL,
bayangkan masa tu kita bukanlah ada duit. Ya. Mak bapak bagi duit cukup sebulan cukup makan je. Jadi kita berpusing dekat kawasan Salam ni lah. Yang mana murah kita makan. Ada kat kawan-kawan yang makan tu dalam pinggan itu ada ayam, tapi ayam tu ditutup dengan nasi. Dengan nasi Bila declare dia nasi, telur, kacang panjang. Itu je. Jadi alhamdulillah saya ingat dia pun dah sedar taubat dah dia kot. Baik, sebab ni ada juga cerita lagi yang menarik. Sebenarnya 30 minit diberikan ni dia macam rasa ni tak cukup ni kan. Tak apa, kita dengar lagu dulu sebab saya nak tanya tentang level 13 ni. Sebab kita akan tanya juga rakan-rakan yang lain kan. Sebab saya dah sampai sini pun mesti dia cakap, suka level 13 ni. Apa yang dia suka? Apa yang menarik? Selepas ini kita bersama dengan I Will Survive. Mungkin sesuai sangatlah kan. Untuk Datuk dan Puan Hamidah waktu itu. Terus bersama kami hanyalah di UFM Info Music Terkini. UFM. Kembali dan terus kembali di UFM Info Music Terkini. Masih lagi bersama dengan tetamu kita yang sangat bersemangat. Katanya kenangan lalu diimbas kembali di waktu ini. Mara level 13. Terima kasih pada pihak yang berjaya membawa masuk program ini. Sebenarnya saya pun dah lama teringin nak jumpa dengan mereka yang berjaya ni kan. Rupanya di depan saya ni kacak lagi bergaya. Lepas ni nak menyanyi Puan Hamidah kan. Datuk Mus memang tak boleh melarikan diri kan. Sebab ini permintaan pada sahabat-sahabat kita kan. Betul. Tak apa Datuk Mus, sembang kosong je. Boleh. Menyanyi ya. Saya kat studio tak boleh nyanyi. Tak boleh ya. Saya buat recording kat studio lah. Recording kat studio. Jadi bila bercakap tentang level 13 Datuk dan Puan Hamidah kan. Sampai ke hari ni level 13 masih lagi terutama di Menara ni masih lagi kuat dengan kelas dan juga yang masih setia di sini adalah radio UFM sendiri ya. Dari dulu sampai sekarang ni masih lagi kat sini. Jadi ketika bergelar mahasiswa dan mahasiswi di level 13 ni ada cerita yang menarik kita nak kongsi dengan pendengar kita. Saya nak cerita satu lah. Kita dulu masa pre-dip kita panggil. Yang menarik dia tu, kita ada satu kelas typewriting. Naik. Belajar menaik. Shorthand. Dah naik. Typewriting shorthand. Dia ada dia ada muzik dia dekat belakang kita naik buka muzik. Yang tu saya rasa tak ada kita jumpa lah sekarang ni sebab kita tak pakai tu dah. Ya, dah berubah zaman perubahan Dan Puan Hamidah pula masa belajar dari tahun 83 hingga 86 kan. Ketika di kelas dah tentu di sini kan. Saya ingat saya pada awal tahun 2003 mungkin telah berpindah ke bangunan baru kan. Jadi ketika belajar di sini di level 13 ada cerita yang menarik nak kongsi dengan pendengar kita. Kita ni kat sini kan. Kalau kita orang kadang kelas, yang famous sekali kita orang ni, satu itulah dia panggil Gato, dia panggil Mayin, Azhar Ghazali ni. Kita kat dalam kelas tengah tension dengan lecturer kan. Tapi dia kat luar melalak punya happy, tak ada, macam dia tak ada kelas. Tapi bersyarah yang ataupun staff kat masa tu tak ada yang sound direct ke? Tak ada. Memang dia kerja dia menyanyi kat luar seorang dia. Habis bergema lah kan, level 13 kan. Level 13 itu memang trademark lah tu, dah tahu dah. Kalau siapa yang melalak menjerit kat luar menyanyi tu, itu Mayin lah. Memang dah tahu siapa dia. Dah tahu dah. Dia dulu ni, dia antara pensyarah dengan pelajar ni. Dia tidak banyak gap lah. Kita cakapkan dia close, boleh pergi makan sama. Boleh pergi lepak kat dia material kan. Dah lah dia punya hubungan tu tidak jauh, tidak begitu renggang sangatlah. Maknanya because masa tu tak besar, kita ni tak besar. The community yang Meskom ni tak besar sangatlah. So jadi dia punya, itu sebabnya hubungan dengan walaupun dia tahun lain, dia senior dan antara junior saya pun rapat. Sebab apa, kita keluarga yang tak besar. Level 13 saja. Dia bayangkan kita kadang-kadang naik ke atas ke 14. Masa tu kita kalau ada subjek yang di atas betul-betul tumpang. Level 14 So dia punya apa ni tu lebih akrab. Bila lebih akrab macam-macam apa ni lah, hubungan tu lebih nampak apa ni lah. Kita ada satu lagi, kita ada dark room lah dulu. Dark room ni pun banyak cerita.
Banyak cerita. Itu yang cerita. Dia banyak misteri jugalah. Dia misteri di sebalik cerita kan. Di sebalik tu. Kalau kau tak percaya boleh tanya Nik Ramzi, Nik Hassan. Dia tahu cerita. Dia banyak cerita. Sebab saya sendiri pun bila dah ditempatkan di level 13 ni kan, belum saya jejak pun dah ada macam-macam cerita. Tapi saya satu je, kalau saya tak datang sini memang radio tak jalan lah cakap kan. Kita nak buat kerja kan. Itu je kan. Ketika bergelar mahasiswa dan mahasiswi, macam Datuk tadi dan Puan Hamidah cakap, kalau dalam UiTM ni, ketika tu ITM hanya di medan sosial 5 material kan. Dekat seksyen 2 antara tempat untuk lepak, Tasik Shah Alam ni mungkin Datuk ketika itu suka pergi jogging ke ataupun Tasik Shah Alam masa zaman kita dia baru tengah buat. Dia tengah buat lagi. Penuh dengan rumput-rumpai apa ni tu. Penuh, dia tak ada, bukan tak nampak air lah kita. Tak nampak air lah. Masa saya dah siap dah. Masa tu ada banyak apa ni, ada misteri juga itu. Ada misteri juga. Salah seorang daripada student kita meninggal dunia lemas dekat situ. Dekat Tasik tu. Meskom. Waktu tu bukan Meskom lah, tapi mana UiTM lah. UiTM ni student. Masa tu orang mandi, dia tak bagi mandi, tapi ada juga yang mandi kat situ. Ada lubang-lubang sikit nampak tempat ni kan. Ada apa ni lah, kata orang keras jugalah tempat tu. Tapi masa I dulu kira nak release tension sebab I dulu ni ada motor. Kira berada lah sikit masa tu. Berada sikit. Macam Datuk tunggu bas kan. Masa tu tunggu bas. Kita ni masing-masing ada motor, sebab apa kita duduk kat luar. Naik bukit aku kebanyakannya ada kebanyakan daripada masa tu macam saya lah. Saya tak pernah duduk atas. Saya tak pernah duduk dalam kolej dekat luar. Daripada Angsana, masa Part 6 tahun 84, kita selepas balik pada praktikal, Part 5, Part 6 tu kita terus pindah ke Jati. Jati baru buka. Masa tu nasi lemak Jati dah ada belum? Tak ada. Yang tu yang kita tahu tiap malam ada polis buat roadblock. Kawasan tu lah. Bila buat roadblock aja, daripada atas tu menjerit-jerit lah. Mana dah tahu lah. Mengajuk dia. Sebab apa dia orang pernah kita tangkap semua. Itu kena tahan. Kena tahan. Lepas tu ni yang jenis tak ada lesen apa semua bawa. Nanti dia keluar daripada ITM dengan lajunya pusing roundabout tu, tiba-tiba ada polis. Lepas tu kena tahan, duduk, kena lecture. Bagi sekolah dulu lah. Dia sekolahkan oleh cikgu-cikgu kita panggil lah. Kan orang panggil yelah, boleh cikgu lah. Cikgu-cikgu ni. Jadi Datuk cakap tadi tentang Kolej Jati dan Puan Hamidah cakap Kolej Jati kan. Sampai sekarang ni mungkin generasi yang selepas Datuk dan Puan Hamidah, bila bercakap kalau dah mungkin 5 atau 10 tahun lepas, nasi lemak Jati tu dia ada tarikan juga tu. Nasi lemak Jati sampai sekarang ni masih ada lagi kan nasi lemak Jati kan. Maknanya itulah UiTM ni dia punya hubungan sesama pelajar dan juga pensyarah ketika itu kan begitu kuat. Maknanya sampai sekarang ni keserasian tu tak ada Datuk Pasal kita orang duduk kat asrama Jati. Dulu asrama lah dia panggil asrama Jati kan. Kalau nak makan, kita orang kena makan. Kalau masa tu tak ada duit lah kan. Bila tak ada duit makan nasi kawah, kita orang kena pergi Seroja. Kolej Seroja. Jadi itu yang kita orang tak larat nak pergi Seroja pasal kita orang ada kelas malam lagi kan. So kita mesti makan dekat section 2. Kalau habis kelas malam pergi kat section 2. Kalau siang Mamat Teria. Itu tempat-tempat yang sebab duduk asrama Jati, duduk luar. Jadi kita rehat seketika. Lagu ni diganggu kenangan. Mana kita flashback balik diganggu kenangan kan. Kerana banyak lagi soalan, tapi tak apa. Kita kalau boleh tu kita mengejar. Masa zaman Datuk dan Puan Hamidah ada kejar-mengejar dalam ni. Bukan kejar-kejar. Kita banyak agak yang berakhirnya berumah tangga bersama-sama kita juga. Kita akan sambung selepas ni Terus bersama kami hanya di UFM Info Music Terkini. UFM Info Music Terkini. Masih lagi kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan kita macam soalan yang seterusnya ni lebih macam formal sikit Saya pun nak betulkan tempat duduk saya ni formal sikit sebab kita punya koordinator kita pun dia serius sikit dengan saya tadi. Datuk dan juga Puan Hamidah bila belajar dalam bidang komunikasi dan pengajian media ni kan, kita dari akar umbi kan, dari mula belajar ketika mula melangkah masuk ke UiTM dan belajar dan bidang kita yang kita kadang ada yang tak minat, dia paksa juga untuk minat kan. Tak apa. Macam ada kadang tu
bila dia dah habis dia grad dalam bidang tertentu kan Datuk dan Puan Hamidah, dia keluar sana, kita pun kadang-kadang dia masih tercari-cari kan. Adakah kena dengan jiwa? Ada yang cakap kena, benda tu kena dengan jiwa kan. Tak apa, tu jiwa. Ini bukan tekanan jiwa tu lah. Jadi apa yang di luar sana nak dengan pelajar-pelajar yang freshie ni bila dah grad ni? Dia ada yang kita dapati selama saya 30 tahun saya dekat dalam industri ni. Saya tengok dari segi pelajar-pelajar yang keluar ni kan ya. Dia ada beza dia lah apa yang kita belajar dengan ni. Mungkin kita rasakan tak banyak kita apply benda yang kita belajar masa kita kerja. Ya. Nak pasal apa pekerja ni ada yang memerlukan the true experience. Ya. Nak menulis, macam menulis kita bukan belajar menulis ni. Tak boleh nak diajar macam mana nak jadi penulis yang baik. Betul. That is kadang-kadang dia gifted, kadang-kadang dia true experience. Ya. Dia akan jadi mana. Semua dia ada usaha how to improve. Sebab tu contohnya kalau jadi seorang wartawan. Wartawan tak semestinya background dia belajar kewartawanan je. Dia boleh jadi undang-undang banyak. Yang belajar undang-undang tapi berakhir jadi wartawan. Dia boleh jadi seorang pekerja atau wartawan yang baik jika dia rajin. Rajin belajar rajin. It's a background dia punya apa ni tu, experience dia. Tapi saya tak cakap apa yang kita belajar tak guna langsung. Ada masa tertentu. Itu penting untuk kita sebagai kita punya background kita. Bila kita buat decision, kita buat apa semua kan something yang kita akan terfikir, yang apa yang kita belajar tu balik. Dulu kita belajar. Itu sebab itu bezanya orang yang ada basic dengan yang tak ada basic. Orang yang tak ada basic dia pun boleh jadi popular juga. Dia boleh menulis dengan baik juga. Dari pengalaman-pengalaman dia pengalaman itu berdasarkan pengalaman. Tapi satu lagi ialah berdasarkan daripada pelajaran, daripada apa yang dia belajar. Yang tu mungkin masa kita buat decision, masa yang indirectly dia akan apa ni, kita akan gunakan benda tu. Macam Puan Hamidah sendiri sekarang ni dengan apa Cosmo Focus dari segi itulah untuk pelajar-pelajar kita atau anak-anak muda kita ni kan, bila kat luar tu dia ada yang cakap dia tak boleh nak bawa diri dia nak kerja di pasaran mungkin ada yang satu orang cakap apa, kata-kata macam Datuk jadi ada dia punya kekuatan tu dia. Rahsia kita ni Meskom ni kan, sebenarnya kita punya kualiti lagi tinggi pada universiti-universiti lain tau. IPTA atau IPTS lain tau. Orang lagi recognize kalau Meskom dengar UiTM, okay, straight away ambil. Kan? Jadi kita dah ada trademark tu all the while. Jadi sepatutnya diorang pergunakan itu. Betul. Kan? Jadi dia kena asah bakat dia, kena make sure dia maintainkan reputation. Kan? Reputation Meskom kita ni bila di dunia luar. Jadi kita ni bila kita nak buat sesuatu, kita kena all-rounder lah. Betul tu. Bukan saja kita specialize, kita tahu ini je. Belum tentu lagi besok kita belajar advertising. Lepas tu kita end up dengan advertising. Kan? Dia mungkin end up dekat dunia corporate juga. Dia dalam boleh, bidang dia boleh juga. Dipelbagaikan. Journalism. Dia asalnya dia kerja dengan media. Tapi in the end, dia masuk dunia corporate juga kan. Betul. Jadi dia kena pelbagaikan diri dia kena make sure bukan saja fokus pada satu. Aku jurnalis, aku kena jurnalis sampai ketua. Maknanya dia boleh bertukar, tetapi dengan basic kita ada waktu belajar tu itu yang kita akan flashback Satu lagi kalau kita realize sekarang ni kalau kita tengok, bukanlah saya nak membeza-bezakan universiti-universiti ni, tapi alhamdulillah graduate daripada UiTM ni lebih daripada separuh daripada institusi media dekat Malaysia pun dekat Malaysia ni diketuai oleh orang daripada sini lah, daripada tingkat 13. Maknanya selepas ni episod-episod akan datang akan ada lagi lah. Tiba-tiba bila dengar nama sekian-sekian kan. Tapi jangan salah faham Jangan salah faham. Yang lain pun tinggal lagi rezeki dia nampak. Betul tu. Itu aja. Jadi sebenarnya kita berada di hujung waktunya. Sedih pula saya ni. Sebenarnya tak puas lagi berbicara. Mungkin sahabat kita ni boleh bawa sekali lagi kan di masa-masa akan datang kan. Jadi soalan yang terakhir ni, sebab bila dah last ni macam formal pula. Yang suruh menangis ke apa? Tak, jangan menangis. Kita suruh nyanyi pun tahu Puan Hamidah Jadi Datuk dan juga Puan Hamidah, kita nak tinggalkan kata-kata yang motivasi kan untuk mereka yang akan bekerja ataupun yang akan mencuburi bidang
kewartawanan kan, periklanan. Jadi macam-macam bidang yang ditawarkan di UiTM sendiri kan. Jadi kita tidak tertumpu pada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media saja. Sebagai mereka yang berada di UiTM, zaman dulu ITM kan, dari makan lauk letak bawah nasi tu, sampai sekarang mungkin order tu kira pelbagai. Kata-kata motivasi yang Datuk nak tinggalkan pada adik-adik kita atau anak-anak kita ni. Satu yang saya nak pesan kepada adik-adik dan anak-anak kita semua ni, mungkin ada yang pangkat cucu lah dah. Ya. Tapi hati muda Datuk, tak apa. Nak lah, dia kata dunia di luar sana tu luas. Dan jangan berhenti belajar. Kita tengok, kita rasa kitalah yang terbaik. Yes, it's good kalau kita rasa diri kita terbaik, tapi prove that you are good. Jangan rasa aja. Jangan rasa kita yang terbaik, tapi kita kena buktikan bahawa kitalah yang terbaik. InsyaAllah kita akan boleh survive sampai bila. Itulah kata-kata dari Datuk Mustafa Omar. Lepas ni kalau ada job dekat area metro, bolehlah anak-anak muda kita cuba. InsyaAllah. Kita pelbagaikan dia punya cara kerja kan. Jadi Puan Hamidah kita sebenarnya dia macam low profile sikit kan. Betul. Mungkin kata-kata dia tu yang tak low. Mungkin dia level dia tinggi kan, sebab kita berada di level 13 Puan Hamidah. Ya, kata-kata nak tinggalkan untuk mungkin anak-anak muda kat luar sana kan. Untuk kita punya junior siapa semua yang sedang belajar kat sini, my advice is that maintain silaturahim antara junior dengan senior. Jangan just tinggal dalam satu kepompong whereby you dengan you punya batch saja, but you kena mix around dengan you punya senior, because satu hari nanti bila you dah keluar kan, you perlukan diorang. Sebab no matter what, dalam bidang ni you akan bekerjasama antara satu sama lain. Kan? Macam saya baru balik Malaysia lah. Kan, dekat 5 tahun lah duduk dekat overseas kan. Kan? But then I still keep in touch dengan Pak Mus melalui WhatsApp ke apa ke kan. Mesti text juga whoever yang itu. Sekarang dah ada Facebook kan. So kita keep in touch. Jadi kat situ kita ada community kita kan. Jadi diorang tu diorang kena macam tu juga kan, barulah dia orang akan later on. Networking tu penting. Daripada situ kita boleh create networking. Jangan ego tinggi sangat. Bukan ego ni tak ke mana sebenarnya Puan Hamidah. Ego tak ke mana. Jadi saya dari pihak UFM sendiri mengucapkan terima kasih kepada Datuk Mustafa Omar dan Puan Hamidah Hamid. InsyaAllah ini bukan kali pertama kita bertemu, mungkin kali kedua, mungkin kali ketiga, keempat. Jadi selepas ini saya akan serahkan kembali segmen ataupun slot kepada rakan tugas saya. Jadi dalam apa jua yang kita lakukan, lebih lagi kita baru saja menyambut sambutan Aidiladha, makna korban itu sebenarnya kan. Dan alumni ini adalah telah berkorban selama ini. Jadi generasi baru teruskan dengan menyumbang atau berkorban demi memartabatkan bangsa dan agama kita sendiri. Jadi hingga berjumpa lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu Raya Allahyarham Tan Sri Ramli, berkorban apa saja. Terus bersama kami hanya di UFM. Okey, bye-bye.